Dan seperti biasa hari ini kita sambung pengajian kita. Surah seterusnya, Suratul Nisa. Suratul An-Nisa. Surah yang keempat, mengikut turutan masahaf kita. Surah yang ke-96 kalau tak silap. Dari sudut mengikut turutan nuzul. Muka surat 77. Suratul Nisa muka surat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا إنه كان حوبا كبيرا. Alhamdulillah hadirin hadirat muslimin muslimat. Surah seterusnya, surah yang keempat, ya Allah Subhanahu wa taala letak dalam kitab dia mengikut turutan mushaf yang ada bersama kita ni, surah yang keempat. Walaupun surah ni turun, maklum surah yang diturunkan di Madinah, lebih kurang tahun ke-5 ataupun tahun ke-6, ketika mana perang Khandaq, perang Ahzab, surah ni diturunkan. Ataupun selepas Hudaibiyah. Mengikut turutan surah, lebih kurang surah 96. Surah yang ke-96. Walau bagaimanapun, mengikut turutan masa yang kita baca, hubungan surah ni dengan sebelum ni. Surah Baqarah, usul agama, asas-asas agama. Secara sempurna Allah SWT jelaskan surah Baqarah. Bagaimana nak bina hubungan dengan Allah, bagaimana nak beribadat pada Allah, bagaimana nak bina hubungan sama-sama kita, siapa dia contoh kita dalam beribadat, dalam taat pada Allah SWT, siapa dia musuh kita kalau kita tak nampak, siapa dia musuh kita di kalangan manusia, Yahudi dan Nasara pun dijelaskan. Kemudian bila berlaku masalah sesama kita, Allah SWT turunkan ahkam, bagaimana nak muamalat sesama kita. Ada undang-undang dia, ada peraturan dia. Tidak cukup dengan iman sahaja manusia jadi molek, tidak. Allah SWT tahu, Allah Ta'ala yang buat manusia ni nak hidup bersama dengan molek, dia kena ada undang-undang. Jadi itu ayat berkenaan dengan panduan undang-undang. Kalau berlaku perselisihan, perbalahan. Jadi untuk wujudkan masyarakat yang baik, yang molek, yang patuh pada undang-undang pun, dia bermula daripada keluarga. Sebab itu ayat berkenaan dengan keluarga, bagaimana nak bina keluarga, bermula daripada pilih
calung lagi, suami lagu mana, isteri lagu mana, bila berlaku masalah, semua. Surah Baqarah ni sempurna. Pendek kata boleh pergi negara surah ni. Sehingga kemuncak dia bila semua beres, tinggal lagi apa dia? Sebarkanlah agama. Sampaikanlah agama. Bila nak berjual, maka kena ada amir, kena ada pemimpin, syarat pemimpin. Pemimpin molek dah, pengikut pula. Pemimpin yang molek, pengikut tak molek tak jadi. Tidak ada ketaatan. Lepas tu turun kisah Allah Ta'ala datangkan Talut dengan Jalut sebagai panduan. Kemudian bila semua dah ada dah, dia kena ada infak. Pemimpin ada dah, pengikut ada dah. Untuk gerakkan jihad ni, perjuangan ni, dia kena ada juga infak. Penting. Tu ayat berkenaan dengan infak. Kena ni. Cuma dalam infak ni, dalam harta ni, maka dia ada masalah. Jadi Allah Ta'ala jelaskan tentang riba, tentang undang-undang, tentang muamalah. Jadi pendek kata surah Baqarah ni sempurna. Nak bina hubungan dengan Allah, nak bina hubungan sama manusia. Jadi surah Ali Imran datang untuk bagi tahu pada kita panduan untuk terus sabar di atas, terus istiqamah di atas kebenaran. Seperti mana kita bincang panjang surah Ali Imran. Contoh-contoh Allah Ta'ala datangkan. Dan Allah Ta'ala bagi tahu punca manusia tidak mampu untuk istiqamah di atas kebenaran ni kerana apa? Cinta pada dunia, hubbud dunia. Dan tambah-tambah lagi yang menjauhkan manusia ni ulama-ulama su. Ulama jadi jahat pun kerana cinta pada dunia juga. Dibayarkanlah manusia ni yang jadi tak boleh istiqamah di atas kebenaran kerana cinta pada dunia, Allah Ta'ala sebut. Ditambah pula dengan syubhat-syubhat oleh ulama-ulama su pula, ulama-ulama jahat pula. Sebab itulah dia celah-celah ayat dalam surah Ali Imran kan, bagaimana untuk kita selamat. Maka Allah Ta'ala bagi panduan pada kita. Mula surah Ali Imran lagi, mula berpegang dengan Allah dulu. Inabah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inabah, sifat inabah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yakin dengan akhirat ini asah. Kemudian jadikan Nabi sebagai panduan. Sebab tu dalam surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kemudian Allah Ta'ala datangkan syubhat-syubhat yang akan dibuat oleh ulama-ulama su, seperti mana yang telah dibuat oleh mereka pada umat-umat sebelum kita. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang contoh-contoh manusia sabar. Contoh Allah Ta'ala jadikan di kalangan keluarga Ali Imran, Maryam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, pengikut Nabi Isa, Hawariyun. Ni golongan-golongan ni istiqamah di atas kebenaran, panduan kepada kita. Sehinggalah akhir cerita peperangan Uhud pun berkaitan dengan sabar juga, berkaitan dengan istiqamah di atas kebenaran. Benda ni payah. Akhir surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Orang beriman sabar sajalah. Dia tetap istiqamah, tak berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala sudahi dengan kamu wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu jaya. Dan surah An-Nisa mula ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi. Takwa. Akhir surah Ali Imran pesan takwa, mukaddimah surah ni pun pesan dengan takwa. Sebab ni asas. Tajuk utama surah An-Nisa, tuan-tuan, Allahu Akbar ajib. Surah ni kebenaran asal daripada surah Baqarah. Surah Ali Imran panduan tetap istiqamah di atas kebenaran. Jadi surah An-Nisa ni apa dia? Jamak bagi al-mar'atu. Al-mar'atu seorang perempuan. An-Nisa ni jamak bagi perempuan. Kata jamak. Jadi nama surah ni nama wanita, nama wanita-wanita. Surah ni. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan keseluruhan surah ni. Nama surah tu biasanya tu dia maksud surah tu sudah. Biasanya maksud surah, nama surah tu maksud bagi surah tu. Seperti mana Baqarah kita baca, Baqarah, Ali Imran. Jadi surah An-Nisa ni ini surah yang mana sebagai panduan untuk tegakkan keadilan
Surah ni tajuk utama dia keadilan. Letak wanita ni sebab sesuai zaman Quran diturunkan. Golongan wanita ni golongan yang mana dinafikan hak dia begitu banyak sekali. Ada perkahwinan tidak diberi mahar, tu tidak diberi milik. Harta pusaka tidak, orang perempuan tidak diberi milik. Ni jahiliah. Jadi wanita-wanita ni golongan yang mana ketika mana Quran diturunkan begitu dipandai rendah, dipandai hina. Dan kita semua maklum kan, kalau dapat anak tina malu. Jadi Allah SWT angkat. Bahkan surah sebelum ni pun, mukaddimah untuk masuk surah ni pun, cerita sebelum surah Ali Imran, tapi cerita kepada dia Maryam AS. Contoh orang yang mana istiqamah di atas kebenaran walaupun bukan ada siapa dia? Maryam AS. Payah kan? Tak. Ujian yang betul berat kan? Layak dia diangkat kan? Tak. Ujian yang Allah Ta'ala uji dia tu menyebabkan orang boleh putus asa. Gadis sunti tiba-tiba mengandung beranak kan? Bayar tak. Orang yang tidak ada pengalaman Allah Ta'ala uji. Dunia tempat ujian tak. Jadi surah An-Nisa ni simbol keadilan. Mana orang Islam ni melalui surah An-Nisa, surah yang keempat kita baca ni, tajuk utama orang Islam ni dia kena faham bahawa dia ni satu orang yang mana akan tegakkan keadilan. Keadilan ni tajuk utama kita. Dan untuk bina masyarakat, asas pembinaan masyarakat dalam Islam ni keadilan dan rahmah. Keadilan dan rahmah. Hak ni sibrah kita ni. Betul kita kena usaha dak hayati agama kita, biar jiwa agama, ruh agama tu masuk dalam hati kita. Bukan kita jadikan agama sebagai kosmetik untuk tepek kita untuk biar orang nampak kita lebar. Mari masjid sama apa? Orang lebar, nampak lebar. Kita tu ambil agama biar orang nampak kita molek. Ni tak gerak ni. Bukan kita agama. Agama dia ada sibrah dia. Dia ada air dia. Dan surah ni ajar kita gambar ni. Islam ni nak bina masyarakat ni, bina dengan keadilan dan juga rahmah. Keadilan dan rahmat. Ni asas pembinaan dia. Bayar kemah-keming kita punya panduan kita. Sebab tu dalam surah ni, tajuk surah sendiri tu wanita. Tak akak. Lepas tu anak yatim, lepas tu golongan tak syidik. Mukadimah kita ni. Tak. Mukadimah kita. Ni muka surat pertama lagi. Tentang apa dia? Wanita. Lepas tu anak yatim. Lepas tu golongan tak syidik. Sufaha. Hak ni kena jaga. Kena tegakkan keadilan. Kena bagi hak dia. Dia kena bina mereka ni pun dengan penuh keadilan dan penuh kasih sayang. Ni agama kita. Sebab tu kalau hakikat ni kita tak faham tak, maka kita ambil agama atas konsep dia, fik dia semata-mata. Tak. Maka kita nak bina agama kita ni, tak. Dan sedangkan maksud kita keuntungan, bahaya. Apa sekarang kan? Sekarang orang, kalau orang negara nampak Islam kan tak? Buah kurma kan? Dia jadi apa dia? Kismi, kurma, air zam-zam ni, dia bukan nak benda-benda ni, dia nak pelaris ya, guna Islam ni. Tak. Kalau jenis lebar sikit ke, air tawar. Tak. Kalau jual air Pepsi ke, air Pepsi 30 juz Quran. Tak. Surah Baqarah ke. Tengok dia manipulasi ke agama. Bukan nak agama. Ni bahaya. Nampak betul agama kan? Tapi sibrah dia ni dia bukan. Dia ada benda lain. Dia bukan asas dia apa dia? Keadilan dan rahmat dak. Dia asas dia guna nama Islam, dia guna perniagaan untuk ekonomi Islam, tapi dia sebenarnya untuk ambil duit orang. Dia bukan untuk tegakkan keadilan dan juga rahmat. Sebab tu dia bukan dengan cara begitu. Tak. Islam dia ada cara dia sendiri. Sebab tu kita ambil konsep perniagaan orang lain. Tak. Kita tepek guna nama Islam. Tak. Maka dia akan jadi kering juga, dia akan jadi zalim juga. Jadi ini panduan asas kita, Allah SWT yang akan bagi tahu pada kita. Jadi surah An-Nisa ni
Ayat mula-mula sekali kita baca dia ayuhan nas, mula-mula sekali. Sebab apa Allah SWT ni ayat pertama ni panduan surah ni dah. Takwa pada Allah, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, tengok khitah Allah Taala bukan pada orang Islam. Pada semua manusia. Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Yang buat kamu. Mula Allah nak kena. Yang buat kamu asalnya daripada satu jiwa. Daripada jiwa yang satu, bukan satu jiwa, daripada jiwa yang satu, jiwa yang sama. Jenis manusia, jenis Nabi Adam. Dia pasangnya pun jenis yang sama juga. Pasangnya pun jenis yang sama juga. Kita ni daripada Nabi Adam. Dia pasangnya dia pun daripada jenis Nabi Adam. Jenis manusia. Jadi Allah SWT bagi tahu seolah-olah tak, kita Tuhan yang sama, lepas tu keturunan yang sama. Apa nak jadi pecah belah, apa nak jadi nak balas itu asal dia. Tak, Allah yang sama yang buat kita ni. Lepas tu kita daripada keturunan yang sama. Padahal Allah yang sama, keturunan yang sama, apa kita jadi pecah belah? Jadi pecah belah. Sebab tu Allah Taala kata, bertakwalah kepada Allah, yang mana Allah Taala akan tanya ni. Cuma mukadimah surah ni juga Allah SWT bagi penekanan tetap tak perkara yang sangat penting di kalangan manusia ni, walaupun keturunan yang sama, oleh kerana jauh tak rasa, paling kurang silaturahim, hubungan silaturahim tak boleh putus. Hubungan silaturahim tak boleh putus. Ya Allah Taala bersumpah, pasti Allah Taala akan tanya tentang hubungan silaturahim. Silaturahim ni kafir pun tak boleh putus juga. Kafir tak boleh putus. Kafir pun kita kena sambung juga. Tak. Adik-beradik. Tak. Mak ayah lebih-lebih lagi. Lebih lagi. Sebab tu Islam kita sempurna. Asalnya sebab tu dalam Quran sama. Tak. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Allah Taala telah buat keputusan bahawa manusia ni hanya kena tunduk pada Allah, dia buat baik pada ibu bapa. Buat baik pada ibu bapa. Allah kemudian ibu bapa. Tapi kalau Allah asal, ibu bapa furuk. Tapi bila ibu bapa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tuti'huma. Tapi kalau ibu bapa kamu berusaha supaya kamu syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ikut. Kata Allah kata, jangan taat. Dia tak boleh. Sebab ibu bapa furuk. Allah SWT usul. Dia punya asal. Tak furuk, dia tak boleh lebih daripada usul dia. Jadi bila furuk suruh kita langgar Allah SWT, maka tak boleh ikut. Tapi walaupun tak boleh ikut, patut buat kan? Tak. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Allah nak perintahkan. Binalah hubungan dengan ibu bapa kamu dengan cara baik. Dengan cara baik. Ini Islam. Tak, dia bukan kata oleh kerana dia suruh kita syirik ke, putus hubungan lalu tak duduk dengan dia, ni bahaya. Tak, dia suruh kita syirik, tak boleh syirik. Tapi Allah Taala perintah Allah supaya kita buat baik dengan dia, buat baik dengan ibu bapa walaupun kafir. Walaupun kafir. Jadi bayalah. Tak, adik-beradik, pak saudara, mak saudara yang sama-sama Islam lagi, adik-beradik lagi, tak hubungan seterusnya, hak ni lagi tak boleh putus. Putus dengan demon ni, putus dengan Allah. Tak ada guna. Tak ada guna semaya kita. Tak ada guna. Memang tak ada guna. Semaya tak akan naik. Semaya tak akan diterima. Semaya kita tak akan diterima, ibadat kita tidak akan diterima kalau kita putus hubungan silaturahim. Tak. Putus dengan adik-beradik ke? Putus dengan ibu bapa. Silaturahim. Dalam surah Allah SWT bagi penekanan pada kita. Jadi balik semula. Sebab kita buat kesimpulan surah habis malam ni, surah ni, surah An-Nisa. Tajuk utama surah ni apa tu? Bagaimana untuk bina masyarakat Islam, bina dengan keadilan dan bina dengan rahmat. Bina dengan keadilan dan rahmat. Sebab tu penekanan ayat-ayat ni tentang golongan-golongan lemah, golongan wanita, hak-hak mereka perlu diberi. Harta pusaka ni orang perempuan dia ada bahagia dia. Asal tak lain ni. Cuma dalam ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum
Orang lelaki dapat 2 bahagia, orang perempuan dapat 1 bahagia. Ni jadi apa? Orang nampak orang zaman sekarang baca Quran kan. Dia tengok keadaan sekarang. Tengok pada amalan orang Islam. Bebel lah. Orang perempuan dapat 1 bahagia, orang lelaki dapat 2 bahagia. Nampak tak sama rata? Tak sama rata. Sebab apa? Sebab kita ambil time nak ambil harta ya, kita jadi begini. Time infak kita tak baca ayat Allah. Tak. Kita tak tengok. Orang perempuan kan dia tidak ada tanggungjawab daripada dia lahir sampai dia mati. Orang perempuan dia tidak ada beban bahagian nafkah. Tak ada. Kecil ayah bertanggungjawab. Kalau ayah tak ada, Tok tak ada, adik-beradik. Tak. Dia tak ada, dia tidak dibebankan dengan ni. Sahabat besar. Bila dia nikah suami dia, bila cerai, tak. Dari tempoh iddah tu suami dia lagi. Habis iddah, tak. Balik pada ayah semula kalau ayah ada. Ayah tak ada, adik-beradik. Adik-beradik tu kena infak pada dia. Adik-beradik kena bagi nafkah. Sebab tu adik-beradik dapat lebih tu. Sebab tu adik-beradik dapat lebih. Jadi sekarang ni kita tak tunai hak. Kita nak harta saka. Tu kadang-kadang kita jadi pening tu. Neraca betul dah meja RM1. Tok atas meja RM1. Kita duk uting buat apa ni? Orang kata betul belaka. Tapi kita tengok RM1. Ha meja bagi kita tengok tu RM1. Ni keadaan umat. Ni sebab tu bila kita baca ayat ni secara zahir nampak. Sebenarnya tidak. Sebenarnya masa Quran ni diturunkan ni, orang wanita ni tidak ada hak pada harta. Jadi dia kalau boleh khalis untuk dia. Untuk dia. Dia tidak dibebankan. Tidak dibertanggungjawabkan. Tapi ni kerana sekarang ni kerana masyarakat perempuan kita, wanita kita didedahkan dengan hak-hak wanita ni. Dia minta sehingga apa perikat nak menyerupai orang lelaki sungguh. Jadi dia penat. Nah, dia tidak dibebankan. Dia ada peranan dia yang sebenarnya. Peranan seperti mana ada surah ni. Peranan dia. Lihat. Dan dalam surah ni juga ajib. Surah ni nak bagi tahu pada orang Islam. Ni baru surah yang keempat tu. Belum lagi masuk surah Maidah surah ni. Nak pergi jauh lagi ni. Quran nak bawa kita ni. Mana orang Islam yang baca Quran ni, sebelum kita nak buat agama ni yang kita kata sempurna ni ke seluruh alam, ke hujung-hujung dunia, tak, biar agama yang sempurna dalam surah Baqarah, tak, istiqamah seperti dalam surah Al-Imran tu, dan keadilan yang ada dalam surah ni ada dalam rumah kita dulu. Ada dalam rumah kita dulu. Kalau dalam rumah kita tak ada, isteri wanita-wanita dalam rumah kita pun dinafikan hak mereka. Dan kita tidak bina rumah tangga kita dengan kasih sayang, dengan keadilan. Maka bagaimana kita nak tegakkan keadilan dan juga rahmat pada sekalian alam? Jadi surah ni besar. Surah ni. Sebab tu Nabi bagi tahu khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik pada isteri dia, pada keluarga dia. Sebab ini tempat pertama sekali. Kalau sini tak lulus dah, nak amanah agama yang sempurna ni, yang penuh dengan keadilan, penuh dengan rahmat ni, nak bawa keluar lagu mana? Dalam rumah pun tak ada. Sebab tu nampak lah. Sebab tu agama dia gini sifat dia. Dia bukan sekadar kosmetik tepek kita. Sebab tu kita kena usaha. Sebab tu dalam rumah kita ni kan ada satu usaha. Ya, isteri kita benar-benar faham. Anak-anak kita benar-benar faham. Sebab tu kena ada halqah dalam rumah kita, ada halqah taklim dalam rumah kita ni. Ada baca hadis Nabi, baca Quran, tadabbur Quran dalam rumah kita. Kena ada jaruah. Dia kena hidupkan amalan-amalan sunnah dalam rumah kita ni. Kena ada sembahyang sunat, kena ada sembahyang tahajud. Kena hidupkan amalan-amalan ni. Untuk bina generasi-generasi seperti mana dia surah ni. Jadi Allah SWT mulakan surah ni ada tentang wanita, tentang golongan-golongan anak-anak yatim, golongan yang lemah ni, yang nafikan hak dia ni. Dan golongan-golongan sufaha, yang bodoh ni. Yang bodoh. Hak ni pun perlu ditegakkan keadilan untuk mereka. Dia perlu bina hubungan mereka dengan penuh kasih sayang. Ni panduan daripada surah
Dan Allah Taala bagi tahu, seperti mana orang lelaki ada bahagia dia, orang perempuan pun ada bahagia dia juga. Mula guna mantik. Tak. Seperti mana orang lelaki ada bahagia dari sudut harta pusaka, orang perempuan pun ada bahagia dia juga. Cuma satu lagi panduan daripada Allah SWT kepada ibu bapa yang ada harta ni, dia kena cerdas. Tak. Jangan dia mati tu apa kata ada tak tinggal sikit abu harta. Dia kena ada untuk anak dia. Jangan siapa anak dia mati dalam keadaan anak dia ni susah. Tak. Paksa mengemih. Cuma kalau dia tidak ada gapo-gapo, Allah Taala kata dalam Quran, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini ajib dalam Quran. Tak. Ayat ke-9 kan, Allah Taala bagi tahu siapa dia takut, dia bimbang, ada kebimbangan. Nanti kalau dia mati lagi, anak dia masih kecil-kecil lagi ni, siapa dia nak pegang? Ni. Tak. Panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta dia ada tu dia jangan habiskan, dia kena tinggal juga biar anak dia boleh guna. Itu daripada panduan. Tapi daripada ayat Allah SWT ni paling rendah sekali ni. Kalau dia tak ada, dia tak ada harta, tak ada. Rumah pun sewa pun tak nak bayar. Tak, ada anak kecil, lagu mana ni? Ni Allah bagi panduan. Siapa? Kepada orang yang mana takut, kalau dia mati, meninggalkan zuriat-zuriat yang masih kecil ni, dia akan bimbang ni. Maka cara dia nak bantu anak dia lagu mana? Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dia bertakwa pada Allah. Jaga sungguh perintah Allah. Dia wal yaqulu qawlan sadida. Bila kecil jujur. Kecil jujur. Allah Taala akan jaga keturunan dia. Ini Allah Taala bagi tahu. Allah SWT akan jaga keturunan dia. Allah SWT akan jaga keturunan dia. Ini jaminan daripada Allah. Allah Taala akan ambil tanggungjawab. Ini celah-celah ni Allah SWT dekat ayat-ayat begini. Kemudian surah ni juga ajar bagaimana untuk muamalat dengan wanita-wanita. Muamalat dengan wanita-wanita. Tak. Panduan daripada surah ni juga bagaimana nak muamalat dengan isteri ayah. Tak. Mula ada panduan yang sempurna. Orang yang mana kita boleh nikah siapa dia, orang yang kita boleh kita nikah siapa dia. Cukup semua surah ni. Tak ada datang ke hukum. Tak. Wanita-wanita yang kita tak boleh nikah siapa dia. Tak. Selain daripada ibu kita, bekas-bekas isteri ayah tak boleh. Tak. Panduan. Jahiliah sebelum ni boleh. Bahkan jadi saka. Tapi mari Islam letakkan satu syariat. Tak. Orang yang tidak boleh kita nikahi. Tak. Bekas isteri ayah, mak tiri kita lah, mak tiri kita. Lepas tu adik-beradik pada isteri kita. Tak. Mak saudara pada isteri kita. Jadi diberitahu. Hak ni tidak dibenarkan. Ada panduan-panduan secara ni Allah SWT bagi tahu pada kita. Kemudian muamalat dengan hamba. Hamba pun dari surah ni. Tak, bagaimana muamalat dengan hamba. Tak. Kalau hamba tu nak nikah, maka cari hamba yang muda yang nak nikah, kena bantu dia. Tak, bagi dia nikah. Dari surah ni juga. Dari surah Al-Imran. Di celah-celah tu Allah Taala datang buat kenyataan. Tengok, yuridullahu liyubayyana lakum. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala jelaskan semua ni untuk bagi petunjuk pada kamu bagaimana cara hidup orang sebelum kamu, orang yang soleh sebelum kamu. Dan supaya Allah Taala terima kamu. Kemudian Allah Taala istihar, wallahu yurid an yatuba alaikum. Allah nak supaya kamu kembali pada Allah, pada pihak Allah. Ni Allah Taala elah dari surah ni. Dan semua hukum-hukum Allah Taala datangkan dari surah ni bukan untuk menyusahkan kamu. Wallahu yurid an yukhaffifa ankum. Allah ingin bantu kamu. Ni Allah Taala jelaskan. Ni cara usul Allah SWT tarik perhatian kita. Tarik perhatian orang mukmin dengan ada kat ayat begini ni untuk tarik perhatian kita. Untuk kita bina hubungan dengan Allah SWT, untuk kita rasa zauq. Allah Taala elah gini. Kemudian panduan. Ayat berkenaan dengan jangan kita makan harta sama kita dengan cara batin. Jangan. Tak. Jangan makan harta sesama kita dengan cara batin. Jangan tipu. Hutang kena bayar. Tak, hutang kena bayar. Tak ada guna. Tak. Hutang ni mati syahid pun tak lekat lagi. Mati syahid, kemudian kali kedua mati syahid, kali ketiga mati syahid pun kalau hutang tak bayar tak lekat juga.
Dekat juga. Walaupun hutan ni sunnah, hutan ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi berhutang niat nak bayar. Kalau dia berhutang niat nak bayar, Allah Taala akan bantu dia. Tak. Dia orang yang bagi hutang tu, bagi pinjam ni kelebihan dia gapo dia. Bila sabar tahu tu tempoh tu, kalau orang tu tak boleh bayar setiap hari dia bagi masa tu, seolah dia sedekah seperti mana dia bagi pinjam tu. Tengok tu dia tarik gitu. Sebab ni sebenarnya cara nak menyelesaikan masalah ekonomi Islam ni. Dia berkait gini. Dia bukan kita ada cara kita dah. Kita ada sibuh kita dah. Cuma kita nak pakai sibuh orang lain, tu jadi masalah kita. Buat tu jadi kering. Tak, jadi kering. Kita ada cara kita dah. Tak, dia berkait dengan begitu sempurna. Semua Allah SWT datangkan panduan daripada sini. Tak. Jangan makan harta sama kita dengan cara batil. Bahaya. Kita sudah bincang panjang dah ni, makan harta orang ni. Dia bukan setakat dosa makan harta batil, harta haram tu. Dia rosak keturunan. Nak tobat pun susah. Tipu duit orang. Apa kalau tipu tanah orang? Kalau tanah orang pula. Tak, tanah dia tipu tu tahun ni kata 50,000. Tak, 10 tahun lagi 500,000. Dia baru nak tobat dah. Baru nak tobat. Kena gau ni dah. Masa dia ambil 50,000. Tanya dia nak tobat, tengok tanah 500,000. Lepas nak wi 50,000 tak aci. Bayar 50,000. Mana boleh? 500,000. 500,000. Surah semula tanah tu. Payah. Lepas dia tua dah. Anak pun tahu dah tanah tu. Sudah. Payah. Tak. Lepas tu kalau anak tahu, anak pakar nak jadi bunuh. Anak ustaz Mesir, ngaji Mesir pun, pakar nak bunuh. Tak. Orang yang anak dia, bukan tanah ayah mung tu. Tak. Tanah pot darah mung tu. Tanah sepupu mung tu. Tak cara dah. Kecek dakwah saja dia kata. Bagi tak ada dalam khitah. Semua boleh dakwah. Buat kecek gitu. Padahal hakikat dia tu. Punca apa dia? Punca ayah, punca tu. Dia kata, dia bahaya. Dia susah nak taubat. Bukan tak boleh taubat, boleh taubat. Allah Taala boleh ampun. Mana tak ada dosa. Ya Allah Taala tidak ampun. Syirik pun Allah Taala ampun Syirik ampun lagi. Tapi makan harta orang ni dia payah sebab dia kena bagi semula. Nak bagi semula tu payah. Dia sakut situ. Dia tak sepuluh dosa-dosa lain. Dosa-dosa lain tak semaya 30 tahun tak semaya, tak apa. Kita dengan Allah SWT. Tak. Tapi kalau ambil harta orang, sebab tu dalam Quran berkali-kali, dalam surah Baqarah lagi benda ni sebut dah. Dalam surah Baqarah bila sebut tentang sembahyang, tentang kiblat, tentang apa? Tentang makan harta lalu. Tentang harta, pasti akan halal. Pasti. Sebab apa? Sebab ni rosak. Kalau orang ni punah sini tak, sembahyang tak ada guna. Nak taubat payah. Dia nak sembahyang sungguh lagu mana? Dia nak beki lagu mana? Dia sakak dengan ni. Dan manusia ni rasa tak cukup semacam. Sebab tu Allah SWT sekali lagi dalam surah. Sebab surah ni surah keadilan kan? Surah rahmat kan? Dia kena sesat ni. Dia silap agama kita dia gitu sifat dia. Kemudian Allah SWT datangkan ayat tegur muamalah suami isteri. Tak. Kalau suami masalah lagu mana, kalau isteri masalah lagu mana. Dia ada panduan dia. Dan semua panduan ni berasaskan konsep dia apa? Adil dan juga rahmat. Adil dan rahmat. Ini asas dia. Kemudian di celah-celah tu mari ayat berkenaan dengan sembahyang, mari ayat berkenaan dengan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mari ayat berkenaan dengan infak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak dapat tidak dalam untuk tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala semua ni kita berhajat pada umur dia panggil umur muslihah. Perkara amalan-amalan untuk baiki jiwa, sembahyang. Celah macam sembahyang, mesti ada sembahyang. Tak jelas-jelas. Kemudian lepas sembahyang tu mari semula. Dedah sekali lagi dari surah An-Nisa ni musuh kita Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Setuh Allah Taala supaya kita ambil pengajaran. Alam tara ila ayat ke 44. Balik semula. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yashtaru. Tahukah kamu wahai Muhammad, tak wahai orang baca Quran,
kepada orang yang mana diberi pada mereka kefahaman kitab, tapi mereka tak ikut kitab. Mereka tak ikut kitab. Allah Taala bagi tahu. Taharif. Tak. Masyarakat pula nak ke arah gitu juga. Dia ada ulama-ulama suk gini bagi tahu masyarakat tak apa. Kalau darurat boleh ambil riba, darurat boleh ambil riba, darurat. Darurat macam ni semua boleh langgar perintah Allah Taala. Ini Allah Taala dedahkan. Pelanggaran-pelanggaran perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi tahu pada kita ni. Allah Taala sebut sekali lagi, walaupun benda ni telah disebut dalam surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa sebut lagi. Umat sebelum kita, ulama-ulama sebelum kita di kalangan Yahudi dan Nasara, tak, mereka telah fatwa bercanggah dengan Taurat, bercanggah dengan Injil. Tak. Cuma mereka kata ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala dedahkan daripada ayat 44 tu siapa aku? Tak. Ayat kita kata ayat 50 sekali dengan tarhib sekali. Tak. Ataupun ayat ke akhirnya 52, ulaikal ladzina la'anahumullah, itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama su', tak, yang putar belik. Jadi bila dalam Quran ni ada, luar Quran ni akan ada tu. Sebab tu kita ni kena hati-hati dalam kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi lagi ayat perintah, ayat kenyataan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tak. Sesungguhnya Allah SWT perintah pada kamu supaya menunaikan semua amanah-amanah pada orang yang hak, orang yang berhak. Kalau berhukum, berhukumlah dengan adil. Kemudian panduan ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu. Ni jalan kejayaan kita ni. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul daripada pemimpin-pemimpin kamu. Pemimpin kamu. Ni asas dia. Untuk bina umat ni kita kena ada dia punya neraca dia setara ni. Taat pada Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian taat pada pemimpin-pemimpin. Jiwa ni kena ada. Cuma bila berlaku perselisihan, tindakan daripada pemimpin kita ni yang bercanggah dengan Allah dan Rasul, maka rujuk semula. Bukan ikut utar tulid dah. Bayarkanlah. Tuan-tuan tengok agama kita konsisten kemah kan. Nabi bagi tahu kalau satu orang yang dibenarkan sujud pada satu orang lain, nasihat Allah Taala, Nabi kata aku akan perintah kalau seorang isteri sujud pada suami. Tapi kalau suami berlaku zalim, isteri berhak. Tak? Dia bila isteri buat kezaliman, dia ada hak dia. Dia tak perlu taat. Bila suami suruh isteri buat satu perkara bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, isteri ada hak pergi jumpa Tok Qadim. Islam agama kita. Mana satu orang yang Nabi beritahu, kalau ada orang yang boleh sujud pada satu orang, dan secara seorang isteri boleh sujud pada seorang suami, aku akan perintahkan. Pun begitu, bagaimana Allah SWT, Nabi SAW bagi hak pada seorang wanita. Bukan tu gitu. Agama kita kemah. Begitu ayat tadi kita baca kan. Tak. Seorang anak ni kena taat pada ibu bapa. Dalam riwayat, walaupun ibu bapa buat zalim pun kena taat juga sebab hak tu. Ibu bapa ni sebab hak tu. Kalau suami buat zalim, kita boleh pergi jumpa Tok Qadim. Tak. Tapi kalau ibu bapa buat zalim, Nabi kata apa? Taat juga buat zalim pada kita. Tinggi lagi. Wa in zalamuka, walaupun mereka buat zalim pada kamu, taat juga. Dia ada satu orang ni kita tak boleh nak langgar lagu-lagu mana pun. Betul kita ke? Salah dia ke? Tak, langgar tak boleh. Tapi ikut doa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma. Tapi kalau dia berusaha supaya kamu syirik, langgar perintah Allah Taala, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Tengok, kemah kan? Sebab tu kita jangan pening. Tak. Ni bila mari ya, taat sultan. Tak, taat pemerintah, taat pemerintah. Sebenarnya dia nak salah, sikap nak menyalahkan orang. Sikap nak menyalahkan orang. Dia guna alasan itu. Tak, sebab Allah SWT gambarkan dari ahli neraka kan tak? Bawa jadi gini ni. Dia tu buat kita sesat. Tak. Yauma taqallabu wujuhum finnar. Tak, hari yang mana muka dipanggil dari neraka. Bahawa tu menyesal. Kalulah aku masa atas dunia, ya laitani ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kalulah aku masa atas dunia taat pada Allah dan Rasul. Rabbana, kemudian mengadu pada Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabi. Wahai Tuhan kami, kami jadi lagu ni sebab ikut dia tu.
Sikap nak menyalahkan orang ni tak. Kita sesat ni kerana ikut orang tu kan tak. Mana ada selamat. Kalau selamat dah. Dalam Quran berkali-kali tu Allah dah cerita ahli neraka ni masuk neraka sebab ikut orang ni. Sebab ikut orang tu. Bahkan Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Fussilat kan tak. Ahli neraka minta dengan Allah SWT, Rabbana arinal ladzaini ni adallana. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah dua orang yang telah sesatkan kami. Yang telah sesatkan kami. Okey. Boleh tubik tadi tubik? Tak boleh tubik. Jadi Allah SWT telah jelaskan. Panduan sudah lengkap. Tengok dalam surah ni. Cuma ayat yang kita baca lepas ni kan berkenaan dengan munafik. Kita tak sentuh lagi. Tak, munafik dia ada kena bab khusus, tidak jadi capur pula. Walau bagaimanapun bila nak bina keadilan dan rahmat dalam, bila nak bina masyarakat ni, maka kita akan berhadapan dengan golongan munafik. Lagi dah. Munafik ni apa dia? Allahu akbar. Munafik ni dia punya asas dia, usul dia hanya ambil agama bila dunia terjejah. Ni sifat dia. Betul. Setiap orang ni ada nifak dia. Setiap orang ni ada nifak. Sebab tu Nabi suruh kita minta lindung daripada Allah SWT daripada sifat nifak. Setiap orang ni ada sifat nifak dia. Cuma usul bagi munafik ni apa dia? Munafik ni tak. Dia ambil agama, dia nak agama. Tapi jangan kerana agama ni dunia dia terjejah ni. Paling besar sekali dunia dia. Bila dunia dia terjejah, maka dia tinggal agama. Dia tinggal agama. Ni usul munafik. Kalau agama ni tidak menjejahkan dunia dia, dia paling sungguh sekali. Sebab dia nampak izzah agama tu pun dia nampak molek agama. Tapi jangan sampai agama ni menyebabkan dunia dia terjejah. Ni. Ini usul bagi munafik. Orang mukmin bukan gitu. Orang mukmin ni agama nombor satu sekali. Agama dia akan ambil, dunia ni dia akan ambil selagi mana agama dia tak terjejah. Tapi kalau agama dia terjejah, dia korbankan walaupun seluruh dunia dia. Bahkan nyawa dia pun dia akan korban. Ni para sahabat. Ni para sahabat Nabi. Jadi ayat yang kita baca ni selepas ni berkenaan dengan munafik ni kita skip dulu. Biar. Sebab kita tak si campur aduk, kita nak bagi dalam surah ni tentang rahmat, tentang keadilan dan rahmat ni. Jadi selepas 2-3 muka surat lepas, Allah SWT datangkan dalam surah ni cerita-cerita bagaimana untuk tegakkan keadilan. Setara mana tegakkan keadilan? Tegakkan keadilan walaupun pada orang Yahudi. Dalam surah ni kemuncak sebenarnya. Munafik jadi munafik ni orang Islam ni kerana baik dengan Yahudi. Pun begitu, walaupun Yahudi dikritik begitu tajam dalam kitab Allah, dalam Quran. Tapi kalau Yahudi itu duduk dalam komuniti orang Islam, golongan yang minoriti sikit pun, walaupun dia ada propaganda untuk burukkan Islam, tapi tetap kita tak boleh buat zalim pada dia. Tetap tak boleh buat zalim. Allah Ta'ala letak dalam surah An-Nisa ni satu kisah. Satu kisah, ayat pendek ya, tapi kisah dia ma'ruf dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ke-105. Ayat ke-105 surah An-Nisa. Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya kami turun kepada kamu kitab ni wahai dengan penuh kebenaran untuk kamu tegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang ramai ni seperti mana yang telah Allah Taala tunjukkan kepada kamu. Antara ayat pada Nabi. Dan wala takun lil khainina khasima. Jangan kamu jadi pembela bagi orang yang khianat. Jangan kamu jadi pembela bagi orang khianat. Ini kisah ni asbabun nuzul dia sahabat. Sahabat curi barang sahabat lain. Ansar sama Ansar. Satu keluarga Ansar pergi ziarah satu keluarga Ansar. Bila masuk dari kawasan rumah tu, tengok bucu dinding ada baju besi. Baju besi ni zaman tu kan boleh beli tanah, mahal lah pakai. Teliu. Kerana baju besi tak bucu dinding. Tak, tunggu waktu malam orang tidur belakang. Dia jumpa guni, dia ambil modal guni buat lari. Jadi rupanya guni yang dia ambil tu guni gandum. Dia ada sakit baki gandum dalam guni tu. Dia pergi buat lari dah. Dalam perjalanan tu baru dia perasan guni tu kesel gandum tu ada. Tak. Maka nak balik semula tak ada dah. Ita nak tahu mana ni. Tak. Tengok ada rumah Yahudi, penempatan Yahudi. Dia kata ayat Quran duk turun ni duk kritik Yahudi ni. Tak, kita tengah balas Yahudi, duk kritik Yahudi.
Tak. Pos karir tak orang duk kritik DAP sekarang kan tak? Oh, bayangkan situasi gitu. Sentimen dia tu begitu menebal. Jadi betul lah ada rumah Yahudi tu kan? Pakai letak dalam rumah Yahudi tu. Balik semula, esok cari. Ini yang berlaku. Jadi bila cari jumpa kesal kandung tu. Tak. Jadi Yahudi tu ditangkap. Dah hampir-hampir Nabi buat keputusan dah. Kerak tangan bila orang curi ngaku dah. Bagi bukti ada rumah dia. Semua orang tak ngaku. Tak. Jadi Allah SWT turun ayat bayar. Allah SWT turun ayat daripada langit. Bela Yahudi tu. Betul orang Yahudi sahabat ni susah. Salah. Dia bayangkan situasi Nabi SAW. Masa tu Islam duk kritik Yahudi tak betul. Yahudi tak betul. Yahudi tak betul. Tiba-tiba berlaku sama-sama orang Islam. Orang Islam ni buat onar tak? Curi bagi Islam, kita rumah orang Yahudi. Bayar. Kalau ayat Allah sebenar habis, nama Islam jatuh. Tak ada, kita tak ada. Sebab tu agama ni bukan cara kita. Bukan kita jaga agama ni, Allah jaga agama. Kita hanya Allah Taala bebankan kita ikut perintah Allah ya. Perintah Allah tak apa dia. Ni. Kalau kita kata kita jaga agama ni, jaga agama tutup masjid Itu cara kita. Jaga agama kita ni semaya lagu ni. Kita nak jaga agama tak sifat fitnah ni. Ni kita ikut kepala kita, bila kita tak ikut wahyu. Sebab tu wahyu ni jangan. Sebab tu Allah Akbar, yakinlah dengan perintah Allah kita kena buat kepandaian kita ni. Kita seperti surah Baqarah, pergi lembu dengan tuan dia. Kita depan Allah semua, kita dengan Allah ni macam lembu dengan tuan. Ikut ya. Betul. Fikrah ni bahaya, fikrah ni. Fikrah ni kita umur kita pendek tapi fikrah kita panjang. Fikrah bahaya. Bila kita lepas fikrah kita, tak, kita rasa pendapat kita molek, cara kita molek, kita jadikan hak ni dia panjang daripada umur kita. Dan kita manusia ni terhak belaka. Pemikiran kita terhak, ilmu kita terhak. Allah SWT yang buat dunia, yang buat alam, dia lebih tahu. Kita tak payah hukum Allah SWT sekarang ni sebab akal kita pendek. Allah SWT ni ilmu dia meliputi, hukum dia sesuai. Kita tak payah sebab kerana akal kita pendek ya. Kita tengok ni orang pejuang hak asasi manusia kan? Hak asasi manusia asal kalau baca sejarah hak asasi manusia ni, perjuangan dia tu benar molek. Tapi perjuangan dia tidak berlandaskan wahyu kan tak? Tengok ni. Tengok anak cucu dia sekarang ni. Perjuangan dia ke apa dia sekarang ni? Orang jantan nikah orang jantan. Orang tina nikah orang tina, tu perjuangan dia. Tanya orang asal dia pun tak terfikir. Ni bukan jalan kita ni. Tengok. Tak jumpa. Banding perjuangan manusia ni dengan binatang pula. Manusia ni sebab tu akal dia terhak tak boleh. Tak. Sebab tu Allah SWT datangkan panduan yang betul lengkap. Sesuai. Sebab tu kita kena yakin. Sebab tu Nabi tak cara kan? Okay. Agama ni bukan kita jaga, Allah jaga. Kita ni Allah SWT berbagai jaga perintah Allah SWT. Buat seperti mana Allah SWT suruh. Dan Nabi SAW tengok bila turun ayat begini kan tak turun. Tak. Kumpul semula para sahabat bagi tahu baca ayat Allah SWT. Dan para sahabat tu ditarget betul ayat Quran wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Tak suruh istighfar banyak. Baiki. Ini proses nak bina para sahabat nak jadi sebaik-baik umat dia bukan molek satu hari satu malam. Proses lama juga Nabi tarbiyah dia ni. Tapi ini proses dia ni. Dan ini surah yang mengajar, yang mendidik para sahabat, yang mendidik kita. Kemudian akhir surah ni ayat ke 135. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wa beriman, jadikanlah kamu ni orang yang mana sentiasa menegakkan keadilan. Dia buat semua ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam usaha untuk menegakkan keadilan ni, kalau terpaksa merugikan kamu, tak apa, rugi kamu. Walau ala anfusikum, walaupun merugikan diri kamu. Bahkan walaupun merugikan ibu bapa kamu, walaupun merugikan keluarga kamu. Tengok tu. Cari mana? Ni jiwa ni. Bersedia ni untuk tegakkan keadilan. Semata-mata tegak keadilan ni, orang Islam ni dibina jiwa dia sehingga sanggup korbankan. Walaupun kalau tegakkan keadilan dia rugi. Ibu bapa dia rugi, keluarga dia rugi. Dia tak tergesa in yakun ghaniyan au fakiran.
Tak terkesan dalam menegakkan keadaan satu orang tu kaya kau miskin tak terkesan. Ya. Payah ni benda kemuncak belakang ni. Tapi Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, inilah yang mendidik para sahabat. Inilah sumber kekuatan mereka. Kalau tak ada hak ni dah orang Islam tak ada jiwa kat hak tu. Kalau musim PKP kat tak. Kalau lalu kereta bercedih kat lepas lalu. Lalu motor bersikap buruk kat. Bagaimana? Tak boleh pergi balik mula perambak. Tengok. Jiwa kerdil. Jiwa kerdil. Tak. Nampak kereta besar? Kat tangan kita je. Nampak foto saga kat? Nak gimana? Biarkan malu. Apa jadi kita? Kebesaran. Kebesaran. Bukan nilai dah. Tak ada nilai. Nilai tak ada. Dia jadi lagu tu. Dia bukan kata masalah. Itu masalah iman. Masalah iman. Sebab tu kena baikin. Sebab tu orang Islam ni, sebab tu dalam Quran kan surah Mekah yang diturunkan di Mekah, dek tanah ni. Dek tanah perkara ni. Nilai satu orang ni bukan kerana harta dia, bukan kerana dunia dia, bukan kerana kedudukan dia, bukan kerana pangkat dia. Nilai orang ni kan pada akhlak dia, peribadi dia. Kita baca surah Al-Fajr kan, walayal wasyaf'i wal laili idza. Allah Taala cerita gapo dia? Manusia kan. Manusia ni Allah Taala bagi tahu bila dia diberi harta kak, Allah Taala mulia, akraman. Bila Allah Taala uji dia dengan kemiskinan, dia Allah Taala hina. Tak. Mana neraca manusia ni Allah Taala bagi tahu dia tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Bila Allah Taala bagi harta, dia rasa Allah Taala muliakan dia. Bila Allah Taala bagi kemiskinan, dia rasa Allah Taala hina dia. Masyarakat kita faham gitu. Tak. Macam-macam kita baca, tengok. Kita kalau miskin kat rumah, orang pandai hina lah. Mu ngaji sungguh lah, mu duk main gini kat orang pandai hina. Kita kecil lagi tu. Sebab jiwa kita tu miskin juga. Jiwa kita miskin lah. Allah Taala gapo dia orang jiwa hina ni. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Jiwa hina ni jiwa lagu mana? Jiwa tidak mulia ke anak-anak yatim. Anak yatim awak bala. Anak yatim. Oh, ni orang hina tengok Allah Taala cuba timbulkan jijiknya orang lagu ni. Anak yatim awak bala dengan anak yatim. Anak yatim, siapa anak yatim? Yatim ni bukan orang tak ada pok dah. Anak belum balik lagi. Budak belum balik, pok tak ada. Faqidun nasir. Tak ada pembela. Kita dah bala. Macam budak umur 15 tahun ajak gocah budak umur 7 tahun. Nampak tak cidik? Nampak tak cidik? Ta Allah kalla balla tukrimuna al-yatim. Sebenarnya orang mana tidak muliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dia tidak support, tidak support orang yang mana nak bantu orang miskin. Bukan bantu orang miskin, Allah Taala tak. Bukan kata orang hina ni orang tak bantu orang miskin. Tak. Orang hina ni orang yang mana tengok orang bantu orang miskin tak. Dia pun agak apa tolong orang. Dia dah tak si tolong. Tengok orang tolong pun dia nak marah. Dia jadi serabut. Orang ni jiwa hina. Tengok Allah SWT. Tengok Allah SWT bentuk ni. Jadi ni Quran akak kita. Quran. Dan surah ni pun tengok. Di surah ni akak dari sudut kemuliaan. Orang mulia ni tak terkesan dalam menegakkan keadilan ni, dia tak peduli walaupun bahayakan nyawa dia, walaupun merugikan ibu bapa dia, walaupun merugikan kaum kerabat dia. Dan dia tak terkesan. Kaya seseorang, begitu dia tak terkesan kerana miskin satu orang tu, miskin dah tak sah dah. Tak tegak keadaan. Tak cara. Tak terkesan dengan kekayaan seseorang, tidak terkesan dengan kemiskinan seseorang. Ini panduan daripada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh bina masyarakat. Dan ini panduan daripada surah ni, akak peringkat tinggi lagi. Peringkat tinggi lagi. Dan di samping itu, celah-celah tu sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara. Sebab apa cerita ni? Sebab ni asah. Dia kerosak dari sudut akidah, kerosak daripada syirik. Dia bermula daripada situ. Semua asas kerosakan di atas muka bumi ni, dia bermula daripada kekufuran. Kufur tu usul dia, usul bagi segala zulumat, segala kejahatan. Bila syirik, kufur ni ada situ, dia akan lain. Begitu iman yang benar ni dia akan membuahkan benda yang molek.
Sebab tu Allah Taala celah-celah tu sekali lagi berulang kali bagi tahu tentang kerosakan yang berada dalam ulama-ulama Yahudi dan Nasara. Dalam akhir surah An-Nisa ni tentang apa dah? Tentang Kristian lah, tentang Nasara mengatakan anak Allah Subhanahu Taala ni, Allah Taala ni ada tiga. Ada Allah Subhanahu Taala ni tiga. Allah Taala lagi wala taqulu thalathah. Jangan kamu kata Allah Taala ni tiga dalam satu. Jangan kata gitu. Bertilah itu lebih baik untuk kamu. Sebenarnya Allah Subhanahu Taala ni hanya ilahun wahidun, Tuhan yang esa. Dan Allah Taala kritik. Dan ni Allah Subhanahu jelaskan pada kita. Kemudian datang kisah-kisah para malaikat. Malaikat tak pernah sombong. Hanya sembah Allah Subhanahu Taala, hanya jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung semula akhir surah ni Allah Taala bagi tahu tentang Quran, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum, wahai manusia telah datang kepada kamu bukti daripada Tuhan kamu, yang mana Allah Taala telah turunkan untuk kamu nurun mubina, cahaya yang begitu jelas sekali sebagai panduan kepada kamu. Akhir surah ni hukum saka sekali lagi penutup surah An-Nisa ingatkan tentang hukum Allah SWT supaya kita ikut. Dan awal mukaddimah Maidah pun, permulaan dia pun, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, sempurnakanlah semua janji-janji kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama semula apa yang baik daripada Allah, apa yang baik daripada hamba. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan min awwal. رضينا بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا ورسولا والحمد لله.